Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Menengah Atas di Didik TV KPM. Kita nak teruskan perbincangan kita, Cikgu. Betul. Dengan topik kita hari ini. Silakan, Cikgu. Baik, tadi kita dah tengok latar belakangnya. Kita dah tengok Suruhanjaya yang diwujudkan untuk membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Baik. 1957. Sekarang kita nak tengok apakah langkah-langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Tadi kita dah ada latar belakangnya. Ya. Kita dah ada Suruhanjaya yang diwujudkan. Okey, Ya. sekarang kita dah dapat maklumat dah. Okey, sekarang kita nak buat dia punya perlembagaan. Baik. Kalau tadi ada 118 kali perbincangan, kita ada sekarang 131 memorandum yang diterima dari berbagai pihak di Tanah Melayu. Dan sudah pasti antaranya yang kita terima, yang mereka terima ketika itu adalah memorandum daripada Raja-Raja Melayu. So Raja-Raja Melayu membuat memorandum hantar kepada siapa? Suruhanjaya RIT ataupun Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan 1957. Kemudian ada juga memorandum daripada parti-parti politik, ada juga memorandum daripada badan-badan awam dan ada juga memorandum daripada orang-orang perseorangan. Baik. Semuanya diterima dan diteliti adakah cadangan itu relevan dan boleh dimasukkan dalam perlembagaan tanpa mengambil hak orang lain dan tidak melebihkan orang lain. Semua orang mendapat hak yang sepatutnya mereka dapat di dalam Persekutuan Tanah Melayu 1957. Baik, langkah pertama, terima memorandum. Kita tengok langkah yang seterusnya. Okey, kita tengok tadi. Kita ada menyebut tentang memorandum Raja-Raja Melayu. Saya yakin selain daripada poin-poin kecil yang saya dah letakkan dekat sini, saya ada tinggalkan tugasan kepada murid di atas talian. Siapa yang saya tinggalkan tugasan tersebut? Memorandum Raja-Raja Melayu. Ya, Syafana. Okey. Silakan. Teruskan, Syafana. Suaranya tak kedengaran? Boleh pegang macam tu. Baik, silakan. Boleh? Ada yang boleh bantu? Kita tak dengar pula suara Syafana. Syafana nak jawab dah tadi, Cikgu. Okey, Rania boleh bantu mungkin? Silakan. Yang pertama, sebanyak 131 memorandum bertulis diterima antaranya daripada pihak Raja-Raja Melayu, parti politik, badan awam dan orang perseorangan untuk dipertimbangkan. Memorandum ini berkaitan dengan corak pentadbiran, kewarganegaraan dan kedudukan istimewa orang Melayu, bahasa serta pendidikan. Memorandum daripada pihak Raja-Raja Melayu. Yang pertama, Raja-Raja Melayu mengemukakan memorandum bagi Baginda sendiri. Antaranya, Baginda mencadangkan supaya Persekutuan yang merdeka mempunyai seorang ketua negara yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Baik. Yang di-Pertuan Agong harus dipilih oleh Raja-Raja Melayu berdasarkan kekananan tempoh jawatan yang dicadangkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ialah 5 tahun. Baik. Yang di-Pertuan Agong boleh meletakkan jawatan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Raja-Raja Melayu melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Baik, terima kasih Rania Hana kerana bantu rakan kita tadi, Syafana. Nak bagi ganjaran tak, Cikgu? Bagi. Kerana pendidikan kita hari ini mementingkan kolaborasi. Baik. Baik, jadi itu adalah memorandum daripada Raja dan Raja Melayu. Tadi kita tengok selepas Raja-Raja Melayu, kita ada memorandum daripada parti-parti politik. Okey, jadi kita tengok parti-parti politik dan orang awam juga tidak ketinggalan dalam memberikan memorandum ataupun cadangan ataupun tuntutan mereka terhadap kepada Suruhanjaya bagi membentuk perlembagaan. Jadi kita tengok perkara yang pertama, soal kewarganegaraan. Baik, apa yang diminta di dalam soal kewarganegaraan tersebut? Iaitu testament amanah
politik perikatan, iaitu namun ada perbezaan pandangan mengenai isu jus soli. Ni berkaitan soal kewarganegaraan tadi ni. Ya. Bagaimana nak bagi taraf kewarganegaraan. Okey, kemudian yang kedua, memohon mengetatkan soal kewarganegaraan. Dah tak boleh longgar-longgar lagi dah. Nak jadi rakyat persekutuan, okey, mesti memenuhi syarat-syarat dan kriteria tertentu. Baik. Kemudian yang ketiga, menggesa Suruhanjaya membuat peruntukan bagi kewarganegaraan menerusi kelahiran. Ini memang daripada parti politik lah. Maksudnya itu yang jadi, kalau lahir di dalam persekutuan selepas tarikh tertentu, maka ianya akan jadi rakyat persekutuan. Baik. Kemudian menuntut kedudukan kewarganegaraan mereka diteliti. Yang dah jadi warga negara ni kena teliti. Adakah dia betul-betul layak untuk jadi warga negara, dan mereka juga menuntut supaya hak-hak mereka dipertahankan. Kena ingat, orang awam ini tadi termasuklah kaum-kaum lain selain daripada Melayu yang merupakan penduduk asal, dan mereka merupakan imigran-imigran yang dibawa masuk tu. Sebab dalam jawatan kuasa kita tengok adanya SEH, kita ada Serani, kita ada parti politik yang berlatar belakangkan kaum India, kaum Cina dan sebagainya. Jadi mereka menuntut perkara-perkara ini. Kemudian itu soal kewarganegaraan. Yang seterusnya, memorandum daripada parti politik dan pihak awam berkaitan dengan bahasa dan pendidikan. Bahasa dan pendidikan. Okey, ada siapa yang nak kongsi berkaitan dengan bahasa dan pendidikan ni? Ada yang nak kongsikan mungkin hasil bacaan atau rujukan? Rania Hana ke angkat tangan tadi tu? Silakan. Ya, Rania. Teruskan, Rania. Bahasa dan pendidikan. Memorandum daripada MCA menuntut supaya semua sekolah yang ada daripada aliran bahasa Inggeris atau vernacular juga diteruskan. Perlu diteruskan. Memorandum juga mencadangkan supaya semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil. Baik. Terima kasih Rania Hana. Bagaimana cikgu? Isu bahasa dah sebut waktu tu. Okey, betul. Itu yang saya kata tadi. Memorandum ini datang daripada orang awam dan kumpulan-kumpulan yang berlatar belakangkan mungkin agama, mungkin kaum dan tertentu. Jadi kalau ini cadangan daripada macam disebut tadi MCA, Malaysia Chinese Association. Jadi mereka dah semestinya mencadangkan tentang bahasa Cina dan sebagainya. Kalau ianya daripada Persatuan Ceylon tadi, mereka daripada India dan sebagainya juga berlatar belakangkan bahasa, dan mereka semua juga. Dan sudah pasti tidak ketinggalan bahasa Inggeris lah. Dan memang pendidikan formal yang ada daripada sebelum tu menggunakan bahasa Inggeris. Jadi cadangan-cadangan ini disampaikan demi kebaikan persekutuan yang akan lahir tak lama lagi. Baik, seterusnya. Reaksi daripada pelbagai pihak terhadap draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Yang ini saya memang pasti saya ada tinggalkan kerja rumah dekat murid-murid atas talian berkaitan dengan reaksi daripada pelbagai pihak ni. Baik. Saya rasa memang ada 4 tu dekat situ. Siapa Cikgu, yang nak kongsikan? Sebelum kita tahu reaksi terhadap draft perlembagaan ni, saya nak tanya kenapa draft Perlembagaan Persekutuan dibentang di British semula? Lepas dah bentuk tu dia bentang semula. Kenapa agaknya? Sebelum kita tahu reaksi ni. Kena ingat sebabnya mudah. Kita nak memperoleh kemerdekaan daripada pihak British. Baik. Jadi kalau kita tengok awal tadi, dalam perbincangan awal tu mesti meneliti kedudukan Raja-Raja Melayu dan Ratu England. Jadi dalam cadangan tu mestilah kena bagi tahu dekat Ratu England. Ini yang kami dari Malaya minta. Jadi okey tak? Kami tak nak queen ke apa ke, dia letak dekat situ kan. Jadi dah keluar dekat situ. Okey. Jadi itu sebab kena bawa ke Britain dulu. Baru bawa balik ke sini. Baik. Kita pergi kepada reaksi. Okey, siapa nak kongsi? Yang pertama. Humaira Syafana ada nak kongsikan? Ya, Humaira Syafana boleh? Boleh. Dia ada 4 tu. Kalau ada mikrofon boleh pegang dekat sikit dengan mulut. Kuatkan sikit suaranya dan jangan lupa buka mikrofonnya. Buka mikrofon. Saya pun lupa kadang-kadang cikgu. Ya, betul. Boleh Syafana? Boleh Syafana? Rania Hana nak mula dulu. Okey, Rania. Teruskan Rania. Silakan. Reaksi pertama, terdapat ahli UMNO yang tidak bersetuju dengan konsep jus soli kerana bimbang kedudukan istimewa orang Melayu akan tergugat. Agama Islam mestilah dilakui sebagai agama rasmi, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi. Itu yang pertama. Yang kedua?
Datuk On Jaafar dari Pani Negara menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. Hal ini mendorong Parti Negara, PAS dan Parti Rakyat mengadakan kongres pada 4 Mei 1957 hingga 7 Mei 1957 untuk membincangkan draft perlembagaan ini. Baik. Yang ketiga, Parti PAS mula mengkritik soal kewarganegaraan yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu dan mahu kedudukan agama Islam menjadi asas pemerintahan negara. Baik. Menuntut bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi. Yang terakhir, terdapat juga sebahagian daripada pertubuhan masyarakat Cina ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Sementara itu, MIC mahukan syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil diberikan perhatian. Baik, terima kasih Rania Hana di atas perkongsian. Nampak banyak rujukan yang telah dilakukan, Cikgu. Nampak banyak yang dibaca tu. Bagaimana, Cikgu? Lengkap semua sekali. Semua ada dekat situ. Baik. Menunjukkan reaksi daripada pelbagai parti politik, orang awam dan tuntutan-tuntutan tertentu yang mahu dimuatkan dalam perlembagaan persekutuan. Baru sampai 3. Kita ada beberapa langkah lagi. Baik. Langkah yang seterusnya, langkah 4. Ini yang Nisa tanya tadi. Ya. Bila dah dapat keputusannya 9 Mei 1957, Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak, On Yok Lin dan VT Sambatan bawa draft ini tadi, bawa ke Britain dan bincangkan semula. Baik. Kemudian dimuktamadkan, dipinda dan dibawa balik ke Tanah Melayu. Dan barulah sampai semula dekat Tanah Melayu, baru dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja Melayu dan dibincangkan dalam Majlis Raja-Raja. Dan langkah yang ke-6, dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan, Raja-Raja dah berkenan, bawa ke Majlis Perundangan Persekutuan, dibentang dan dibahaskan dari 10 hingga 11 Julai 1957. Dan yang terakhir, barulah draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu diluluskan pada 27 Ogos 1957. Nampak tarikh itu dekat sangat. Ya, betul. 27 Ogos lulus dan dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957. Baik, kita dah tahu 7 langkah-langkah yang perlu kita tahu bagaimana kita nak mencapai, orang kata apa, daripada memorandum tu disampaikan, dibahas dan perbincangan. Banyak langkah-langkah yang telah diambil. Kita akan beristirahat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM.